Selamat pagi dan salam sejahtera kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini dan juga para hadirin. Selamat datang ke Ilmu Hasanah yang ke-37 yang bertajuk Apa Berlaku Setelah Projek Anda Tamat, iaitu Strategi Kepimpinan untuk Intervensi Mampan. Saya Hasbi Zuraha daripada Yayasan Hasanah di bawah unit strategi bagi pembangunan komuniti. Dan saya akan menjadi moderator untuk sesi ini yang akan berlangsung dalam masa 1 jam, diikuti dengan sesi soal jawab pada akhir program. Okay, sebelum kita mula, mungkin kita nak kenali audiens sedikit. Boleh tak kita tahu kalau ada yang daripada NGO? Boleh angkat tangan tak? Daripada akademik? Agensi kerajaan. Okay, a good balance. Saya pasti semua yang hadir hari ini pernah atau sedang atau ingin melaksanakan program di komuniti dan mungkin ingin mendapat sedikit ilmu tentang bagaimana nak menjalankan program di komuniti secara mampan dan mendapat impak yang berpanjangan. So kita sangat bertuah pada hari ini kerana dapat panel-panel yang pakar dalam topik ini, champion community leadership atau pimpinan community. Kita ada 2 community leaders daripada 2 community dan juga pakar-pakar pelaksana program yang sudah lama dalam bidang ni. Mungkin saya perkenalkan dari kiri saya, Puan Yahina Inggit, pengerusi Women Support Group Enterprise WSGE yang datang dari jauh, dari Tambunan, Sabah untuk sesi ini. Beliau merupakan seorang guru prasekolah di SK St. David Toboh, Tambunan dan telah terlibat dengan WSGE sejak 2018 dan menjadi pengerusi pada tahun 2022. Organisasi WSGE merangkumi 18 kampung dan 47 ahli. Panel seterusnya, Puan Nurul Fahana binti Tajuddin, Setiausaha Sahabat Gambut Asli Temuan SGAT atau SGAT daripada Mukim 12 Kuala Langat. Beliau merupakan setiausaha SGAT dan jurucakap komuniti, seorang surimah dan sejak 2018 beliau telah menjadi ahli penting SGAT yang kini memainkan peranan sebagai setiausaha bagi organisasi tersebut. Tanggungjawab utama beliau termasuk merancang, menyelaras dan melaksanakan projek berorientasikan komuniti yang berkaitan dengan pengurusan sumber dan mata pencaharian di kampung orang asli Bukit Ciding dan Pulau Kempas. Tambahan pula, beliau diiktiraf di kampungnya sebagai jurucakap masyarakat, mahir dalam memudahkan komunikasi antara pengunjung dan penduduk kampung orang asli. Seterusnya kita ada Encik James Ryan Raj, Pengarah Jabatan Koordinasi Kawasan Parlimen, Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia, APBJM SGG. Beliau memegang ijazah sarjana dalam pembangunan modal insan dari New Delhi, India dan telah terlibat sebagai aktivis pembangunan masyarakat selama 30 tahun. Bidang kepakaran beliau adalah pembangunan komuniti, pemekasaan masyarakat terpinggir dan mempromosikan demokrasi akar umbi. Beliau juga mempunyai pengalaman dalam melatih kepimpinan akar umbi untuk menangani isu tempatan dan memupuk kumpulan pemimpin untuk melaksanakan penyelesaian berasaskan komuniti di kawasan B40. Dan akhir sekali, Encik Nagarajan Rangasamy atau beliau lebih dikenali sebagai Encik Raj, pengurus program hutan dan pesisir pantai Global Environment Centre. Beliau mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam memimpin projek-projek untuk penggunaan ekosistem yang mampan, terutamanya melalui penekanan penyertaan komuniti tempatan dalam pemeliharaan dan pemeliharaan hutan paya gambut dan paya bakau. Kepakaran beliau adalah di dalam biodiversity, ketahanan ekosistem, pemeliharaan, kehidupan komuniti dan pengurusan hidrologi untuk hutan. Encik Raj dikenali sebagai seorang pemimpin visionary yang memberi tumpuan kepada keseimbangan alam sekitar, ekonomi sosial dan diiktiraf sebagai salah satu daripada 100
pencetus perubahan terbaik Malaysia pada tahun 2022. Okay. Selamat datang kita ucapkan kepada semua ahli panel dan terima kasih kerana hadir untuk berkongsi ilmu pada topik kita hari ini. Topik sebegini memang sangat relevan dengan Yayasan Hasanah, terutamanya di bawah pilar pembangunan komuniti, kerana kami bertujuan untuk memupuk peningkatan sosial dan ekonomi yang mampan dalam kalangan komuniti B40. Dan pendekatan yang kami gunakan di Yayasan Hasanah melalui community-based approach atau pendekatan berasaskan community, di mana kami menyokong program-program yang berunsurkan kelangsungan dan kesejahteraan komuniti yang berkekalan panjang dan merangkumi pelbagai dimensi. Sebahagian daripada usaha kami dalam pembangunan komuniti atau community development menggunakan community-based approach ini adalah untuk memperkasakan komuniti sebagai community leaders untuk memastikan program-program ni high in impact dan berpanjangan lah. Jadi, pemupukan community leaders bukan sekadar strategi bagi kami, but prinsip asas untuk membimbing misi pembangunan komuniti di Hasanah. Dengan itu, tanpa membuang masa, saya ingin memberi ruang kepada panel untuk memulakan perkongsian. Mungkin untuk bermula kita boleh dapatkan sedikit gambaran program-program komuniti masyarakat atau community leadership yang telah dijalankan. Mungkin daripada James, salah satu contoh program daripada 800 program yang ada APPGM SDG. Silakan James. Salam sejahtera semua dan apa khabar semua? Okey. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pemimpin Yayasan Hasanah kerana memberi saya peluang pada hari ini. Dan ini adalah salah satu topik yang sangat penting dan juga tujuan APPGM SDG sangat memberi perhatian kepada kelestarian sesuatu inisiatif yang kita mengumumkan ataupun kita membuat di kawasan lapangan dan sebagainya. So APPGM SDG kita ni bekerjasama dengan ahli-ahli parlimen di Malaysia dalam inisiatif menglokalisasikan matlamat pembangunan lestari. So daripada inisiatif ini kita melaksanakan kawasan lapangan setakat ini di 115 parlimen. Maksudnya kita dah dekat 52%. Kita ada blok yang besar, tapi kita tidak ada blok kuasa politik dan sebagainya. Jadi kita ini bipartisan. Maksudnya duipartisan di mana kita bekerjasama dengan semua pihak ahli parlimen dalam inisiatif untuk menglokalisasikan matlamat pembangunan lestari sejak dari tahun 2019 hingga kini. So daripada kawasan lapangan yang kita melawat dan membuat kajian, daripada kajian tersebut di mana kita berjumpa dengan ramai pucuk kepimpinan di peringkat akar umbi, masyarakat di peringkat akar umbi dari semua lapisan masyarakat, orang asli, Melayu, India, Cina dan juga pelarian, tidak meninggalkan sesiapa pun. Itu adalah tema utama kita adalah tiada sesiapa pun ketinggalan. So daripada aspek itu kita akan memastikan di setiap parlimen kita turun, kita dapat jumpa dengan semua lapisan masyarakat yang susah, B40 dan dipinggirkan. So daripada situlah kita mendapat banyak hasil pembelajaran, isu-isu mereka dipertengahkan kepada kita. Jadi cara ataupun metodologi yang kita apply adalah focus group discussion. Kumpulan dalam fokus, kita pergi ke kawasan mereka, kita tak menumpu kepada nombor. Walaupun ada 3-5 orang. Baru-baru ini kita pergi ke Bukit Bendera, Parlimen Bukit Bendera, ke komuniti orang Cina. Komuniti orang Cina semua mereka berata tempat. Jadi kita cari satu kedai kopi. Kita duduk di kedai kopi yang semua penduduk di sana didatang, dia pun minum kopi, kita terus sembang. So jadi sangat informal. Jadi kita duduk, okey uncle, apa masalah? Oh sini kah? Oh ini masalah banjir. Oh tiada sesiapa pun datang tengok kita. Awak semua boleh tidur masa hujan, you rasa shock nak tidur.
Macam kita kalau hujan tu tak ada shock, kita kena lari dari rumah, kita kena bawa kereta kita naik ke tempat bukit yang tinggi. Jadi kita pun dengar sembang dengan mereka, apa isu mereka, kenapa pula banjir berlaku, dia kata longkang sumbat, tiada sesiapa datang nak bersih longkang, kita sangat susah, kedai kita naik air dekat 5 kaki macam itu, susah kita nak hidup di sini. Jadi cerita-cerita seperti ini kita dapat masa kita buat kawasan lapangan. Masa kita duduk sembang dengan komuniti nelayan, itu lagi payah kehidupan mereka. Oh, harga pukat naik tinggi, dan juga boat license tidak ada. Kita berbanyak kali kita apply license boat tidak ada, macam-macam isu. Dia kata ada hakisan tanah, hasil ikan semua dah tak ada kerana tambakan, kerana sand mining, macam-macam isu kita boleh dapat. Pergi ke duduk dengan pertanian ataupun para petani, dia pun susah. Ada masalah tikus pula, ada masalah babi pula, macam-macam isu dia boleh bangkitkan. Harga tak tinggi, harga melambung, harga beras ini tidak stable, macam-macam kita boleh dengar. So jadi ini adalah hasil dapatan kita. Daripada hasil dapatan kita ini, yang intervensi yang kedua adalah melaksanakan projek untuk mencari penyelesaian sementara. Jadi daripada penyelesaian sementara inilah kita dapat melaksanakan agenda SDG di sana untuk membawa perubahan minda kepada pucuk kepimpinan di peringkat akar umbi, di mana anda harus berubah daripada minda iaitu short term ataupun jangka pendek ke longitude approach untuk jangka masa yang panjang. So di sinilah akan mengambil masa untuk membawa perubahan. Tapi kami akan melaksanakan sesuatu projek hasil daripada permintaan penduduk di peringkat akar umbi. Bukan kita rasa apa yang baik untuk mereka, tapi apa yang anda rasa baik untuk anda. Di sini kita ada Kak Salina, adalah salah seorang pemimpin di peringkat akar umbi yang banyak melaksanakan projek di peringkat akar umbi. Jadi kita harus buat pendekatan seperti itu yang kita bawa. So daripada itu kita melaksanakan, dan yang paling penting selain daripada lapangan, kajian lapangan, projek intervensi, yang kita sangat memberi keutamaan adalah policy intervensi. Policy intervensi ini bukan ramai yang ingin membuat policy intervensi, tapi kita mengambil susah payah untuk ada diskusi policy dengan ahli parlimen, dengan menteri dan juga dengan agensi kerajaan. Jadi agensi kerajaan yang kita sangat orang kata apa, kita bekerja rapat dengan mereka, dengan pejabat daerah, dengan DO, dengan KADO, dengan ADO, dan juga dengan district office, dengan menteri besar dan juga menteri di kementerian dan sebagainya, yang kita akan membawa polisi untuk mendapat satu penyelesaian untuk jangka masa panjang. So ini adalah beberapa pendekatan yang kita buat, dan setakat ini kita dah 5 tahun dengan kesyukuran Tuhan kita masih dapat empat Prime Minister telah berubah, tapi APPJ masih ada di sana. 4 Perdana Menteri dah berubah, kerajaan pun berubah, tapi kita masih ada di sana. Kita dapat sebab kita memberi satu, orang kata apa, satu manfaat kepada semua ahli parlimen. Sebab kita turun ke kawasan mereka, kita memberitahu kepada ahli parlimen, tengok ini adalah isu-isu ini, bagaimana kita dapat mencari penyelesaian bersama dengan agensi kerajaan. Thank you. Okey, terima kasih. Mungkin Cik Raj nak berkongsi juga. Okey, sebenarnya saya, nama saya Nagaraja Nagasami, boleh panggil saya Raj. Saya ini adalah selaku pengurus bagi program hutan dan pesisir pantai. Dan maybe ramai yang agak ni sebab apa kena mengena dengan pengurusan hutan, pesisir pantai dan juga dengan kepimpinan program komuniti. Sebenarnya masalah alam sekitar tu adalah masalah tempatan yang itu kita kena mengaku dulu, ya. Kalau masalah alam sekitar tu tak dapat diselesaikan, walaupun kita ada polisi dan kita ada focal group discussion di peringkat nasional, di peringkat negeri, tapi masalah tetap masalah. Dan di sini bila kita melihat dalam pengalaman GEC lebih daripada 25 tahun, kita lihat there's one gap. Ada satu gap yang mana penglibatan komuniti sentiasa ditinggalkan. Dengan tanggapan
komuniti ini tidak tahu apa pun. Sebenarnya kadang-kadang kita lihat secara mendalam, kadang-kadang alam sekitar, masalah alam sekitar tu wujud disebabkan adalah penglibatan terlalu aktif daripada komuniti yang mana overutilization, penggunaan yang tidak mesra alam. Pada masa sama mereka ni juga adalah menjadi masalah kepada alam situ. Dan dalam itu, dalam istilah itu, apa yang kita dah buat, kita memperkenalkan program dipanggil Commitment, program pemeliharaan dan pemeliharaan berasaskan komuniti setempat. In a way, kalau kita nak tanam pokok pada kawasan yang terosot, perlu melibatkan komuniti. Maksud saya, melibatkan komuniti bukan hanya untuk tanam pokok. Maksudnya dia kena libat segala proses daripada penyemaian benih sampai tanam, sampai dijaga sehingga pokok tu jadi satu pokok, bukan anak pokok. In a way, dalam proses kita percaya secara strong yang mana kepimpinan komuniti adalah sangat penting bagi sesuatu negara demi membentuk sebuah negara yang berdaya tahan dan berdaya huni bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan komuniti tersebut. Sebenarnya komuniti ni diberikan, bila kita cerita pasal kampung ni, banyak sumber, tapi sumber tu kita tidak tahu bagaimana ia boleh membantu meningkatkan, menjamin kesejahteraan komuniti bersama mereka boleh menggunakan sumber tu secara bijaksana. Yang mana di sini biasanya adalah kontra penggunaan bijaksana, wise use, memang kita tak pentingkan di peringkat kampung. Walaupun satu rumah, contohnya di komuniti Farhana, kita wujudkan kebun sayur, bukan di satu tanah yang besar. Dekat backyard pun ada tanah, mereka boleh usahakan. Walaupun dia dapat usaha tapi ada hasil. Hasil tu yang meyakinkan dia orang, yang mana tanah walaupun sebidang kecil tapi mereka boleh mendapat pendapatan. Kalau mereka boleh hasilkan pendapatan tu, maka gangguan kepada alam sekitar tu dapat dikurangkan. Yang mana biasanya gangguan ni berlaku adalah disebabkan duit, sense. Dan the sense tu kita kena ubah suai. Kita tidak boleh salahkan mereka. Mereka tiada satu hala tuju dan panduan yang jelas. Kalau kita dapat berikan panduan yang jelas melalui program ini, maka mereka pun boleh ubah dan mereka pun akan menjadi solusi kepada masalah. Contohnya apa yang saya nak bagi yang lebih jelas, Hilir Highway. Kalau kita lihat tahun 2012, 2013, 2014, ada je musim kemarau macam sekarang, berlaku banyak kebakaran hutan, betul? Dan Hilir Highway pun adalah salah satu kawasan yang tidak terlepas daripada isu kebakaran. Tapi sejak daripada 2015 hingga sekarang, ada tak kita mengalami sebarang isu jerubu di kawasan situ? Tidak. Sebab kita dah bertukar mindah komuniti daripada menggunakan api sebagai satu cara conventional yang mana untuk pembukaan tanah, slash and burn, kita tukar kepada cara lain. Bagaimana mereka boleh mengurus kawasan pertanian, pada masa sama bagaimana mereka boleh menyumbang kepada keselamatan hutan itu sendiri, perlindungan hutan itu sendiri. Sebab mereka ni percaya kepada hutan. Itu adalah salah satu tempat sembahyang mereka, tempat doa mereka. Itu adalah moyang mereka. Itu adalah tanggapan. Dan di sini bila kita bawa pendekatan yang wajar, yang boleh diterima oleh komuniti itu sendiri, maka masalah itu dapat diatasi. Dan dengan program dengan Yayasan Asana, kita dapat meyakinkan lagi komuniti ini, mereka tidak perlu bergantung kepada hutan. Daripada tanah yang ada pada sebelah rumah mereka, mereka boleh turn into a economic revenue. Itu yang mana kita akan ceritakan dalam sesi-sesi yang akan datang. Dan sekian, terima kasih. Ini adalah sebagai mukadimah. Mukadimah dulu. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. So apa yang saya macam boleh highlight from that is first, apa-apa program community dia kena bermula dengan mengenali community, memahami keperluan dan menjalankan community needs assessment. Tapi selepas tu juga untuk make sure yang pelibatan community tu ada sebelum kita melaksanakan sebarang komiti. Okey, kita dah dapat perspektif daripada pelaksanaan program. Mungkin kita nak dapat perspektif daripada community pula tentang komiti leadership ni. Boleh tak Farhana bermula dengan Farhana kongsikan sedikit tentang pengalaman sebagai community leaders setakat ni?
Hi, my name is Farna. Saya daripada Pertubuhan Sahabat Gambu Asli Temuan. Soalan yang tanya tadi. Pengalaman. Pengalaman saya sebagai leadership sangat mencabar. Semua orang pasti tahu macam mana menghadapi situasi yang cabar. Saya sendiri pun mula-mula tak yakin jugalah. So far, I pun dapat nasihat daripada Mr. Raj sendiri. Dia yang beri nasihat dekat saya supaya saya lebih tempuhi cabaran yang akan berlaku, akan datang lah. Cabaran banyak jugalah. So far, I tak nak cerita lah. Semua pun tahu pengalaman leadership memang susah lah orang cakap. Saya ni leadership yang orang cakap boleh lah, remind sikit lah daripada komuniti yang lain lah. Okay, set. Okay. Okay, mungkin Yahina nak tambah pengalaman menjadi community leader. Terima kasih kepada CSB dan pengalaman saya sebagai pemimpin komuniti kan, sama juga dengan dia. Itu cabaran itu nombor 1. Sebelum saya menjadi pengurus WSGA, saya pernah juga jadi pemimpin untuk komuniti kecil di kampung dan juga pernah menjadi pengurusi permufakatan guru prasekolah daerah Tambunan dan juga pengurusi klub sokongan klinik kesihatan di tempat saya. Tapi cabaran dia itu berbeza dengan itu yang sekarang. Sebab ini kan apabila saya menjadi pengurusi WSGA, saya bukan sahaja perlu mengurus masa saya, masa untuk keluarga, masa untuk mengajar, dan masa juga untuk komuniti. Jadi di situ itu kira mencabar, tapi dapat selesaikan jugalah, mesti pandai membagi masa. Itu pengalaman saya. Dan selain daripada itu, untuk pengetahuan, WSG ini ataupun kumpulan sokongan wanita Enterprise Tambunan ini, dia adalah terdiri daripada semua wanita dari 18 buah kampung di Tambunan. Jadi bagaimana 47 orang itu, bagaimana kita gabungkan ataupun satukan mereka di dalam satu persatuan begitu. Jadi itu pun satu cabaran juga bagi saya lah. Tetapi secara tidak langsung dia memberi pengalaman dan membuatkan saya lebih pandang jauh lah. Dan satu yang mencabar yang saya tidak dapat lupa lah pengalamannya, bila saya berjumpa dengan agensi luar ataupun organisasi luar tu kan, oleh karena saya pengurusi, semua ahli tolak kan. Jadi bagaimana saya berhadapan dengan mereka yang saya tak pernah kenal tetapi berkepentingan untuk kita. Jadi saya terpaksa menyusun kata-kata ataupun menyusun apa yang perlu saya kemukakan kepada mereka. Itu sajalah. Okay, terima kasih. Okay, so kita dah dengar sedikit tentang pengalaman community leader sendiri. Tapi mungkin kita nak lihat kembali apa sebenarnya persepsi community dan pelaksana program dari segi apa itu community leader atau apa sebenarnya peranan, sebab kita dah dengar sedikit pengalaman, tapi peranan community leaders ni adalah apa dalam program-program, terutama mungkin James nak kongsi tentang APPJM SDG in terms of peranan community leaders dalam program tersebut.
Terima kasih ya. So daripada pengalaman nak kongsi sedikit, kita ada lebih daripada 800 projek dan kita ada lebih daripada 500 rakan solusi ya di peringkat Akar Rumbi daripada tahun 2020 hingga sekarang. So 3 peranan utama saya nampak di sini ya sebagai pemimpin masyarakat. Yang satu adalah dia sebagai penggerak masyarakat. He is the grassroots person, he is the grassroots mover. Yang kedua, dia adalah seperti mana yang Tuan Raj pun kata, pemboleh ubah. He is the change maker. Yang ketiga, dia adalah sebagai social engineer. Dia sebagai jurutera di kawasan dia. Tapi dari segi social engineers. So di sini saya nampak mereka adalah pertemuan utama masa kita nak turun, sesiapa agensi kerajaan ke atau NGO ke, sesiapa nak turun ke sana, mereka harus mencari, dia ada 2 jenis leadership. One is a formal leadership. Yang satu lagi adalah informal leadership. Yang orang kata ni informal leadership ini yang dia bawa bawang, apa dia kata bawang? Membawang. Makcik bawang. So kebiasaannya ini, informal leaders ini kita tidak mau jumpa. Sebab dia akan cakap semua negatif. Formal leader dia cakap semua baik. Everything is good. Tapi sebagai kita, when you go down, you kena jumpa dengan 2 dia. Mana you boleh jumpa makcik bawang ini? Di kedai kopi, masa you buat lawatan rumah, you boleh dapat. So ini adalah penting. Mereka pun boleh jadi pemboleh ubah. Mereka pun boleh dijadikan daripada makcik bawang, dia boleh jadi jual bawang. Jadi, so dia boleh jadi sebagai penggerak utama di satu kawasan. So jadi, walaupun kita tahu peranan mereka, mungkin mereka tidak memainkan peranan itu dengan sebaik mungkin. Jadi apa yang kita perlu buat? Yang pertama, kita kena membina daya tahan mereka. Sebab itu yang tema pada tahun 2024 APPJM adalah membina daya tahan komuniti supaya mereka boleh menjadi juara komuniti. So kita kena membina daya tahan di peringkat Akar Rumbi sebab seperti mana yang 2 wanita hebat kita menyatakan, ada banyak cabaran. Kita duduk di rumah, kita kahwin pun sudah ada banyak cabaran. Duduk serumah ada banyak cabaran. Anak-anak, kita minta anak, Tuan bagi anak, lepas tu ada banyak cabaran. So seperti itu juga duduk di komuniti ada banyak cabaran. Jadi mereka harus mengarungi cabaran ini. Kita kena membina daya tahan, resilient community. Yang kedua adalah perubahan minda pucuk kepimpinan. Kita ada dana, Yayasan Asana ada dana, APPJM ada dana, kita bagi semua dana. Tapi dana itu mereka, kalau kita tidak mendidik, membimbingi mereka, mereka akan menggunakan dana. Dalam sehari 2 hari semua dah habis. Makan-makan, minum-minum, main-main, enjoy, okey, sudah tamat. Lepas tu, itu yang topik pada hari ini. Dia sangat kena kan? Jadi kita fikir, saya selalu tanya, okay, very nice, after this what? Tak dapat jawapan. Tak tahu so, nak buat macam mana. Nak buat apa? Susah lah ni panggil ni masyarakat turun ni. Saya kena naik 15 tingkat, naik turun, cakap cerita yang sama tapi mereka tak turun-turun. Kalau kerajaan bagi dana, duit, semua akan turun. Semua satu blok akan turun. Ada beri makanan, ada bagi dana, semua akan turun. Jadi ini kena berubah, kan? Perubahan minda. Tapi saya bukan menyalahkan masyarakat. Sorry ya, ini adalah salah polisi kerajaan dan juga pemimpin kita. Selalu bagi apa? Handout. Alright. So jadi ini adalah salah satu polisi di mana kita pun sedang bekerja dengan ahli parlimen untuk membawa perubahan. Tapi di sini, di pucuk kepimpinan di peringkat Akar Rumbi ini boleh juga membawa perubahan. So jadi ini dia adalah beberapa proses sebab kita fikir kepada kelestarian 3 penting, 3 utama kelestarian, sosial, ekonomi dan juga alam sekitar. Jadi kalau kita hendak memastikan proses kelestarian ini dilaksanakan dengan baik, jadi perubahan minda itu perlu berlaku di mana kita selalu, sosiologis selalu memberi penekanan kepada penyediaan sosial. Jadi kita ni tak buat benda-benda macam itu. Kita terus masuk, saya rasa ini bagus. Projek ini memang bagus. You duduk dengan mereka, kita tak minta projek ini, kenapa pula kerajaan nak buat ini? Kita tak minta, you pergi ke orang asli.
Kerajaan ingat bina rumah batu untuk mereka sangat baik. Tapi di kawasan banyak yang kita masuk, rumah batu dijadikan store. Tapi rumah papan di mana mereka duduk. Sebab mereka hendak hidup bersama dengan alam sekitar. Kita ni ingat, buat pembangunan untuk mereka baik. Tak, kita tidak mendampingi mereka. Kita tidak duduk semeja dengan mereka. That's what Raj was saying. You kena duduk. You kena fahamkan mereka, you kena buat sesuatu yang baik untuk mereka, di mana mereka rasa yang itu baik untuk mereka. Very simple. I don't know why people complicating it. Life is very simple. Kita yang pergi kita menyusahkan hidup semua orang dan menyusahkan hidup kita sendiri. So jadi that is the one. The last thing is, ini yang Jeffrey Sachs dia beritahu. Dia kata good society is not only an economically prosperous society. Kita ni buat sesuatu program, kita ingat kita nak membangunkan ekonomi mereka. That's not only. Bukan saja kita kena fokus kepada peningkatan income dan economic prosperity. Apa yang penting? Socially inclusive. Kita kena membawa pucuk pimpinan dan penduduk itu hidup dengan damai, hidup dengan fikiran yang semua harus terlibat dalam pembangunan. Bukan satu-satu kaum saja atau satu-satu kelompok saja. Kita harus memastikan yang pucuk kepimpinan di peringkat bawah itu melibatkan semua. Termasuk pelarian jikalau ada di kawasan tersebut. Sekarang kita dapat diduduk flats. You pergi ke banyak flat masa you buat mapping. Daripada orang kita, orang foreigner yang duduk sana banyak. So macam mana kita nak buat program di sana? Adakah program kita buat untuk orang kita sahaja? Ataupun perlu melibatkan, sebab sekarang pelarian yang duduk di kawasan tersebut itu pun ada buat banyak hal di sana. So kita kena membuat perubahan menyeluruh. So environmentally sustainable and well governed. Kita ni buat banyak program, banyak projek, banyak pembangunan, kita tidak menghiraukan alam sekitar. I think that's where our brother is here. Untuk mementingkan, utamanya alam sekitar. Pergi ke Kantan, misalnya Kantan, baru-baru ni kita buat mapping di sana. Dia ada monastery. Di sana. Tapi monastery dah duduk sana dah bertahun-tahun. Tapi sekarang pula nak membuat simen. YTL nak membuat simen. So mereka nak pergi mengambil alih mountain. So monastery nak pergi mana? Bukan isu monastery di sana. Isu bukit di sana. Bukit itu akan diletupkan. You datang ke Ipoh, selamat datang ke Ipoh, you tengok semua bukit dah hilang. Pernah nampak tak? Why is it happening? Dalam masa 30 hingga 50 tahun, kalau bukit sana dah habis, Ipoh akan tenggelam satu hari. Ipoh will go down. People are not realizing this. I don't know how they do EIS. They're not protecting the environment. So the judiciary reply, it is more favoring to the big companies. Dia ikut, legalize saja. Tengok, tanah ini dah habis tempoh, tamat, YTL dah ambil alih, APM dah ambil alih, so kena bagi pada mereka. But what about heritage? What about environment concern? Who is looking at that? So ini isu yang besar-besar kita adalah, tapi isu makro. Tapi di sini kita fikir tentang bagaimana kita boleh membawa perubahan minda peringkat akar umbi. So we have to teach them. Bukan saja kita bagi projek, you run lah, tak ada. You need to educate them. Sebab itu utama yang kita fikir, kita emphasize di APP Jam. Macam ada di sini, ada beberapa orang yang ada di sini, rakan solusi kita buat banyak capacity building untuk membina daya tahan mereka, minda mereka untuk berfikir menyeluruh, berfikir tentang sosial, ekonomi dan alam sekitar. Thank you. Okay, terima kasih. Jadi community leaders ni dia tak kisah formal tak formal, dia memainkan peranan masing-masing dan dia merupakan aset di community dan ada potential untuk menjadi pemangkin transformasi di community. Cumanya perlukan program-program yang capacity building untuk membina mereka membawa perubahan ni lah. Jadi mungkin kita boleh tanya Encik Raj, perubahan positif, bagaimana kita nak cultivate perubahan positif yang berkekalan di
community Okay. melalui community leaders. Okay, my answer will be, jawapan saya ataupun maklum bala saya bagi soalan ini adalah lebih tertumpu kepada kawasan pendalaman. Ya, saya gunakan contoh kawasan pendalaman. Bagaimana kita boleh there's a paradigma, transformatif, ataupun kita panggil dimensi. Apabila kita nak libatkan komuniti setempat di sesuatu kawasan pendalaman menjadi penyelesaian kepada masalah yang hadapi di situ, contohnya alam sekitar ataupun sosial. Kalau katakan satu kampung tu macam kita sekarang bekerjasama dengan penduduk orang asli Temuan di dua kampung tu, iaitu kampung orang asli Bukit Ciding, kampung orang asli Pulau Kompas. Lebih kurang ada 500 penduduk kampung. Kita tidak boleh melibatkan 500 orang untuk terlibat dalam program kita pada peringkat awal. It's impossible. It's impossible. Apa yang kita akan buat biasanya adalah, first kita akan, dimensi kita akan terbagi kepada 3. Apabila kita nak melibatkan penduduk kawasan pendalaman menjadi penyelesai kepada masalah. First, dimensi pertama, kita kena perlu tahu baseline data. Baseline data tu bukan saja dari segi cara hidup mereka. Kadang-kadang kita kata community, rural community fragile, especially orang asli ni marginalized group. Macam-macam kita bagi. Tapi how true this? Itu hanya boleh menjawab daripada baseline. Daripada baseline tu kita dapat menggambarkan, kita boleh buat satu matrix. Okey, community ini dia punya penerimaan, tahap penerimaan sebegini. Community ini membuka untuk membelajar sesuatu dan mereka nak belajar perkara ini, daripada situlah kita masuk ke dimensi nombor 2. Dimensi 2 tu adalah kita merangka dan merancang latihan dan program yang bersesuaian mengikut dimensi 1 tu dan juga objektif dan matlamat kita nak capai. Contohnya kalau alam sekitar, bagaimana kita nak melibatkan komuniti ini, bagaimana mereka boleh terlibat bukan untuk satu masa. Kebanyakan program di negara kita, kalau kita lihat berasaskan komuniti ini, kebanyakan failure sebab projek itu hanya bergerak bila kita ada grant. Bila grant tu dah tamat, komuniti ini boleh melangsungkan aktiviti yang dah jalankan semasa grant. That is impossible. Why? Sebab masa kita laksanakan program tu, kita tak buat dimensi pertama tu, kita tak buat dengan betul. Lepas tu, bila dimensi pertama tu, gajian awal tu tak betul, dan macam mana kita nak merangka latihan ataupun program kelangsungan kita nak buat. Dan ketiga ni, dimensi ketiga sangat penting daripada dimensi 1, dimensi 2. Yang ketiga ni, kenapa mereka perlu melibatkan secara aktif? Untuk mempertengahkan cara hidup, untuk mempertengahkan budaya, dan bagaimana mereka boleh meyakinkan komuniti lain dari segi kitaran ekonomi itu sendiri. Benda inilah dimensi ketiga ni, bagaimana kita boleh membawa kejayaan yang kita dah peroleh daripada 3 tahun, 5 tahun sehingga ke 20 tahun. Itu yang sangat penting. Sebab tu 3 dimensi ini sangat penting apabila kita bersedia ataupun berupaya nak buat program kepimpinan komuniti sesuatu kawasan. Kalau kita tidak ada 3 dimensi, don't try to do the event. Dia akan jadi projek gajah putih, white elephant, ya. Sebab satu pembaziran yang banyak yang kita dah, sebab dalam 3-4 tahun macam-macam engagement kita dapat, tapi lepas tu komuniti tu tak dapat bergerak secara persendirian. Dan perkara yang sangat penting sebagai pelaksana, macam komuniti ni kita wujudkan 2015. Sehingga hari ini kita bukan pegang tangan dia untuk membawa mana-mana, tidak. Kita menyalurkan bantuan teknikal apabila mereka perlukan. Maksudnya mereka memimpin. Maksudnya kita dah wujud komuniti pada 2015, kita kita buat dimensi 1, dimensi 2, dan 2019 baru kita mula daftarkan dengan ROS. Itu pun proses panjang. Sebab orang asli tak ada alamat macam-macam, dan lepas tu ding-dong. Hanya kita dimensi 3 tu berlaku pada tahun 2021. Barulah kita dapat daftar dengan ROS. Daripada itu mereka ada pengurusi, ada timbalan pengurusi, ada setiausaha, dan kita sekarang kita buat apa? Business plan. Kita dah buat aktiviti yang mana kita ada produk ekopelancongan untuk diorang, untuk jual kraft tangan, jual pokok hutan. Dia ada pusat one stop center, Temuan Culture Information Center. Tapi benda ni kita rangka dalam bentuk business plan. Bagaimana untuk 10 tahun akan datang mereka boleh
menguruskan produk-produk yang sedia ada, pada masa sama benefit yang dia akan derive daripada aktiviti itu boleh membantu komuniti mereka. Okey, dari contoh aktiviti yang kita buat untuk meyakinkan dia orang. Sebenarnya orang asli ni, dia ni kais pagi makan pagi macam orang kampung biasa. Apabila kita nak bawa idea-idea bombastik ni, sebenarnya macam apa yang Cik James kata, this is why we wanted to create such a havoc. It's not a rocket science. Benda yang biasa yang mereka community buat, tapi apa yang kita buat dengan terma-terma yang technicality tu membuatkan dia takut. Kita kena biasakan dia orang dengan solusi yang kita nak bawa. Jangan mereka ada satu rasa tanggapan, benda ni bukan peringkat saya ni, ini peringkat atas ni. Ini kita kena ubah. Maksudnya pendekatan yang kita nak bawa tu biarlah berbunyi mengikut kefahaman mereka, dan mereka boleh rasa benda tu, yes, I have to do, saya perlu jalankan. Dan dalam itu apa yang kita buat, kita ada lebih kurang started dengan 27. Hari ini ahlinya adalah 50 lebih. Bagaimana? First kita start, yes, influence factor very much lesser. Dia memang kata saya memang tak bina itulah ini lah kan, macam-macam lah. Tapi apabila 27 orang ini menjadi pengaruh yang kuat, yang mana mereka boleh nampak ada penambahan ekonomi, dan mereka buat sesuatu aktiviti di kampung, orang-orang besar datang melawat produk-produk itu ataupun aktiviti yang mereka buat, itu jadi daya penarik untuk menambah. Dan hari ini, dulu ketiga dia orang terpaksa kena beli sayur. Hari ini daripada Yayasan Asana kita dapat dana 2020 sehingga 2023, walaupun kita dua kelompok komuniti kita terlantik dekat dua kampung tu, mereka dapat usahakan tapak kebun, kebun komuniti. Daripada pendapatan zero, hari ini dia dapat 7,000. That's 7,000. It's a small amount, but again, that small amount come from their sweat, daripada titik peluh dia. Itu yang membuatkan dia lebih yakin untuk nak bertambah lagi, nak buat. Dan dia juga ada juga buat craft tangan. Dan craft tangan tu pula yang kita boleh tengok kat situ, that's fantastic. Dia dapat benjana dalam 2 tahun lebih kurang 17,000. In the overall picture, lebih kurang dia dapat dalam 30 hingga 50,000 termasuk aktiviti-aktiviti lain. Without this project, there's no such a sense 50,000 komuniti ni boleh jana berdasarkan tenaga bakat yang dia ada. That's what is important that we wanted to do. As a part of kelangsungan, biar komuniti ni boleh meneruskan organisasi dengan kumpulan tu berasaskan kepada bakat, kebolehan yang ada pada mereka. Jangan kita pandai-pandai bawa benda idea yang baru yang mereka tidak boleh buat, benda tu akan mengalah ke kegagalan. Dan in this case, is very important thing is, sesiapa yang nak buat program ini, program kepimpinan komuniti, perlu pepatah kata yang mana menggenggam bara api sampai dia jadi arang. We have to be that strong. Kita tidak boleh macam contoh, Yayasan Asana hanya boleh bantu dalam lagi 3 tahun. Dan lepas tu, who want to lead this community? Within that 3 years, we have to train the community supaya mereka boleh berdikari dan boleh membawa society itu. Itu yang sangat penting. I think community can do. Berdasarkan pengalaman 25 tahun GEC, kita ada bukan satu komuniti, kita ada 53 komuniti, bukan di Malaysia, termasuk di Indonesia, di Vietnam. Kita dah ada. Dan berdasarkan kebolehan pelaksanaan kita, memang benda tu akan mengundang banyak benefit. Yang mana kita jaga kita. Komuniti ni dengan penjanaan yang dia buat tu, dia boleh bantu sekolah dia boleh bantu masjid, dia boleh bantu, satu ketika dulu tangannya adalah menerima, hari ini dia dalam bahagian yang boleh memberi. Itu adalah satu kematangan dan transformasi yang kita dapat lihat daripada projek ini. Yang penting siapa yang menggerakkan, biar kita kena memacu kita punya minda kita supaya hasrat kita tu boleh capai, tapi perlukan jangka masa panjang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Jadi kunci perubahan positif lies in the perancangan holistik, macam 3 dimensi yang disebut tadi, pelibatan komuniti, dan memberi sokongan selepas tu, sokongan teknikal dan sebagainya. Jadi apa mungkin itu daripada pelaksana program, itu adalah diorang punya resipi atau method untuk positif
perubahan positif. Tapi dari segi community leaders, mungkin boleh kongsikan strategi dan pendekatan sebagai community leaders untuk memastikan perubahan positif ni. Boleh kita mula dengan Yahina ke? Nak kongsikan sikit? Okey, sebelum itu saya ingin kongsi bahawa WSG itu ataupun kumpulan sokongan wanita ekonomi itu adalah satu kumpulan yang menjalankan aktiviti sosioekonomi daripada penanaman halia, memproses halia dan sehinggalah memasarkannya. Dan sekarang kami ada hub sendiri di Tambunan dan boleh juga beli di Shopee. Okay. Dan tadi strategi kan ataupun bagaimana pendekatan saya sebagai pemimpin mereka. Okey, begini. Sebelum saya jadi pengurus yang bersendirian begini, JSS dia ada memberikan modul ataupun memberikan kursus keusahawanan. Jadi ahli sudah tahu asas-asas tentang keusahawanan. Okay, jadi bila kami sudah menjalankan aktiviti ekonomi itu, saya sebagai pengurusi, bagaimana pendekatan saya supaya dapat menggerakkan mereka kan? Jadi yang pertama sekali saya sebagai pengurusikan saya mau menjadi yang terbaik kepada ahli-ahli saya. Artinya bukan sahaja saya membimbing mereka untuk membuat sesuatu ataupun untuk mencapai target jualan begitu, tetapi juga saya menjaga hal kebajikan. Sebab kalau kita tidak menjaga kebajikan mereka, mereka rasa tidak berapa selamat di dalam komuniti itu. Okay. Dan kalau sekiranya berlaku sesuatu masalah, saya sebagai pemimpin saya harus bertindak cepat. Contohnya kalau kumpulan satu itu dia kehabisan bahan mentah, contohnya halia, saya harus mencari bahan mentah daripada kumpulan lain. Jadi itu prosesnya tidak terhenti begitu sajalah. Jadi artinya pemimpin mesti cepat, tindakan yang cepatlah. Okay, dan selain daripada itu, saya juga kalau lihat perbezaan, kalau kaum di Sabah itu tidak berapa, semua orang dusun kan, terutama di Tambunan. Jadi saya lihat daripada perbezaan itu latar belakang ekonomi dan juga pendidikan, saya tidak pernah sentuh tentang itu. Saya tidak pernah kau begini tiada pendidikan ini begini, saya tidak pernah sentuh itu. Malah saya memberikan motivasi kepada mereka untuk apa yang perlu kita capai. Yang ada pada kita adalah itu tenaga dan semangat untuk mencapai target. Dan satu lagi yang sangat penting kalau bagi saya lah, kalau walaupun kita pemimpin, walaupun saya pemimpin, saya tidak pernah saya selalu turun padang. Contohnya kalau kami punya hub, sebelum ada penjaga yang sebenar ataupun yang bekerja di situ, saya merancang ataupun saya membahagikan saya buat jadwal waktu untuk jaga. Jadi saya bukan suruh mereka saja untuk menjaga, tapi saya pun ada di dalam jadwal. Artinya sama-sama bekerja sama dengan mereka lah. Jadi bila keadaan ini kan seolah-olah macam tidak ada jurang antara yang saya dengan mereka lah.
macam diorang pun ada semangat untuk terus sama-sama dengan saya. Fahana mungkin nak tambah apa? Kalau ada strategi Fahana atau pendekatan sebagai community leader untuk memastikan perubahan positif dalam program-program yang dilaksanakan? Biasa kita orang kumpul dan kepimpinan melalui teladan lah. Macam sepanjang saya bertugas sebagai setiausaha SGAD, saya SGAD dan jurucakap, saya belajar sesuatu perkara di mana untuk kita menggerakkan ahli sahabat SGAD untuk apa, kira macam menggerakkan ahli SGAD dengan anak buah kita sendiri, komuniti orang asli. Kita nak bagi tahu kita nak jalankan sesuatu projek, kita perlu bagi penerangan lah, strategi macam mana untuk kita hadapi yang akan datang kan. Macam strategi kita, macam orang luar nak masuk ke projek kita kena teliti dengan awal. Lepas tu kita bagi tahu, sebelum tu kita perlu kelulusan daripada komuniti sendiri, keputusan daripada komuniti untuk berbincang macam mana untuk selesaikan masalah yang komuniti nak lah. Macam kita tak boleh resign je kan. So komuniti pun perlu ada, orang cakap, idea yang dia nak untuk sesuatu projek. Kita perlukan idea daripada komuniti sendiri, daripada SGAD punya strategi. That's right. Okay. So dia dah kena bersama, membuat keputusan tu bersama. So tak adalah kita macam nanti komuniti cakap dekat kita apa pula kan. So kita sama-sama bincang lah, macam komuniti kita nak buat projek ni nanti macam mana, ada idea yang lebih bernas ke, atau kita perlukan macam idea yang lebih bagus untuk projek-projek. Macam itulah biasa kita orang buat lah, supaya komuniti faham apa yang kita nak sampaikan kan. Okey, so daripada perkongsian Yahina dengan Fahana, dia mungkin kita boleh katakan strategi yang paling berkesan adalah kita anggap leadership tu sebenarnya perhubungan dan membina perhubungan. Dia bukan hierarki ataupun bukan nak katakan puas dengan anak-anak macam tu, bukan diskriminasi sesiapa, tapi more inklusif. Make sure dan kita bersama membuat keputusan, membina hubungan dari segi macam Yahina cakap, kebajikan, make sure kita kisahkan kebajikan mereka, prihatin terhadap mereka sebelum introduce program pun. Maknanya perhubungan tu adalah the kunci community leadership yang baik lah. Okay, so kita memang no doubt yang community leadership ni sangat penting dalam pembangunan community. So macam mana kita nak menggalakkan lagi atau membina lebih ramai community leaders? Kalau Encik Raj boleh mulakan. Okay, I think tadi kita dah cerita tentang bagaimana kepimpinan komuniti boleh membantu dan boleh meyakinkan sesama komuniti. Tapi I think sangat penting dari segi kelangsungan ataupun sustainability sesuatu grup tu adalah macam pihak JC. Daripada pengalaman kita, first cerita tentang pengurusan. Biasanya apabila kita bersedia masuk ke dimensi nombor 2, nak bagi latihan, mesti kita nak form a group. Kita perlu form a group. And then daripada interest community. Dan biasa apa yang kita akan buat, kita akan melalui pejabat daerah, melalui pengulu, dan kita akan pergi kepada ketua kampung, dan lepas tu kita akan present. This is a baseline study. Inilah perancangan kita untuk 5-6 tahun akan datang, dan kita nak bentuk kumpulan. Tapi masa tu kita akan letak satu not syarat, kita akan memperjelaskan
salah satu pendekatan utama ataupun perubahan yang kita akan buat dalam pembentukan kumpulan itu adalah kita tidak lantik ketua kampung sebagai ketua kepada kumpulan tersebut. Kita lantik ketua kampung sebagai penasihat kepada kumpulan tersebut. Sebab kita kena faham, komuniti yang kita nak wujudkan itu adalah komuniti itu perlu bergerak. Dia adalah penggerak utama membawa visi dan misi yang apa yang kita nak capai. Kalau mereka tidak bebas untuk bergerak, maka dia akan jadi satu batu blok besar. Dan in this case kita akan bagi tahu dengan ketua kampung, dengan pengulu, kebanyakan mereka faham sebab mereka perlukan satu pimpinan yang lebih berfokus tentang menggerakkan benda ni. Lepas tu barulah kita akan form daripada kampung tu sendiri siapa yang boleh memimpin dan siapa yang boleh membantu. Itu sebagai AJK penaja lah. Tapi selepas itu kita akan buat training, latihan, dan barulah kita akan start buat a proper formalization committee. Okay, itu adalah dari segi pengurusan efektif. Dan bahasa kita buat program yang dimensi nombor 2 ni, very important sense of, yang satu sense kita dapat wujudkan dalam kalangan setiap ahli, itu adalah sense of ownership. Itu sangat penting. Kepunyaan. Yang mana kalau mereka rasa mereka ni bukan part of that sense of ownership, apa benda yang kita nak bawa pada mereka akan menjadi satu kekangan untuk mereka nak menerima dengan hati yang terbuka. Penerimaan tu akan lebih mudah apabila dia ada sense of ownership. Dan selepas itulah kita akan pergi kepada yang mana fokus 3 elemen tu, sosial, ekonomi dan juga alam sekitar. Ya, sebab bear in mind, walaupun dalam SDG kita ada SDG 1, SDG 2 yang mana sentiasa kita memperutamakan no poverty, no hunger, and SDG 8 dia cerita pasal decent job. Ya. Dan untuk alam sekitar kita ada 13, 14, 15 dan 17 yang mana climate change, life on below water, life on land and partnership. Benda-benda ni kena faham sebab saya bagi satu contoh lebih mudah untuk you. I think kalau saya bagi contoh you boleh menerima bagaimana ownership tu bergerak dan bagaimana yang SDG 1 dan 2 dan 8 boleh. Program di Tanjung Surat sendiri, dia bila saya jumpa pada tahun 2014, dia cakap satu je, Cik Raj, kami ni, kelilingi kami ni ada Cyberjaya, ada Bandar Sarjana Putra, ada apa tu, Rimbayu, all the development. Kalau kita lihat kepada kampung ni, usia dia 200 tahun. 200 tahun, bear in mind, dia marginalized community. Tapi kawasan sekeliling ini boom dengan pembangunan. Why the community unable to be that part of the development community? Sebab there's no tunjuk ajar. Tiada satu program khas yang kita bagi kepada community. Then we try dengan asana-asana sebab dia kata dia 200 tahun memang ada bukti kukuh. Dan kita kata why not turn into center, Temuan Culture Information Center. And we try, and we given what they call, kita bagi satu kepercayaan pada mereka. Kita turunkan dana 180,000 untuk bina satu TCIC. Hari ini TCIC itu dibina oleh komuniti itu sendiri dan menguruskan oleh ahli dia sendiri. Dalam pusat tu kalau pergi kita tengok sejarah tentang kampung tu sendiri, dia punya warisan dia punya budaya dia. Benda ni lah yang mana mereka sendiri dapat boleh mewariskan. Kita sentiasa kita cerita nak mewariskan heritage kita. Bagaimana inherit to next generation? Inilah proses-proses. Sebab dia tanya 200 tahun. Takut dia memang dia hidup dalam satu suasana yang amat takut yang mana satu hari nanti kampung ni akan dipindah ke tempat lain. That's why we need to change. Kalau kita tak bersedia dan memahami konsep, akan jadi isu. Dan satu lagi contoh, di Johor, kita ada satu komuniti di Pulau Tanjung Surat. Dalam pulau tu ada 400 orang, tapi dia kata banyak limitation. Dia tak ada dapat bantuan yang secukupnya. Tapi bila kita dah buat program pemulihan bakau selama lebih daripada 7 tahun, dia dapat janah. Daripada dana tu dia boleh bantu sekolah, dia boleh bantu masjid, dia boleh bantu ahli-ahli yang anaknya nak pergi ke luar, further study, dia boleh bagi donation. Last uniknya, dia ada satu transport yang
baik van untuk nak bawa ada majlis ke apa benda, lala dia boleh beli dengan cash 45,000 second hand with the cash money with the organisation. Itu setiap pokok dia tanam disimpan RM3. Lalas dia dapat 45,000, dia beli dalam 1 tahun. Tak pernah minta bantuan daripada mana-mana politician ataupun mana-mana agensi. What we are saying that kalau kita bagi right education to the community with the right acceptance, dengan ownership, dengan building, for sure can be done. If we can do changes, community tak perlu lagi depends untuk bantuan-bantuan lain. Sebab mereka sendiri boleh aturkan. So bila dana tu dah mula masuk, mereka tahu macam mana nak aturkan. I think kita sebagai penggerak, pencetus kepada program ini perlu menyusun langkah cara kerja kita dengan betul. Supaya konsep kita ni boleh berjaya selama-lamanya. Bukan untuk satu tempoh masa singkat. Itu saja. Thank you. Okey, sebelum kita ke soalan akhir untuk community leaders, mungkin James nak add quickly in terms of your success stories under APPGM. So jadi saya rasa ada beberapa gambar yang mungkin saya boleh tunjuk kepada anda semua. Tapi sebelum saya ke success story, cabaran itu memang banyak ada. So tanpa cabaran, hidup pun tidak begitu berwarna-warni kan. So jadi hidup kita mesti ada beberapa cabaran. So jadi sebab kita ini bekerja rapat dengan manusia, so memang kita ada banyak cabaran. So jadi saya nak beritahu 3 perkara yang sangat penting lah sebelum saya masuk ke sana. So jadi yang pertama, kalau kita hendak menggerakkan masyarakat di peringkat akar umbi dan juga untuk mendapatkan penyertaan mereka sepenuhnya untuk menjayakan projek. So ini adalah bukan kejayaan APPGM, ini adalah kejayaan mereka. Tapi yang pertama yang kita kena faham, semua yang kena faham, sebab kita ni ahli akademik, kita ni dari NGO dan juga agensi kerajaan. Sebelum kita masuk ke sana, yang pertama kita kena faham, komuniti di peringkat lokal, mereka bersedia untuk bergabung dengan kita. Jangan kita rasa mereka tidak akan bergabung, sama ada di komuniti orang asli ke, Melayu ke, Cina ke, India dan sebagainya. Tapi apa yang saya ingin memberi keutamaan kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, sebab kami daripada berbagai-bagai agensi, keikhlasan itu sangat penting. Semasa anda turun ke peringkat bawah, mungkin anda ada agenda politik, mungkin agenda NGO, agenda kerajaan dan sebagainya. Itu diketepikan dulu. Keikhlasan itu, sebab keikhlasan itu yang mereka akan nampak. Kalau keikhlasan itu mereka tak nampak, mereka tidak akan bergabung dengan anda. So keikhlasan, di mana kita harus meletakkan kepentingan komuniti itu lebih daripada kepentingan kita. Yang kedua adalah menggalakkan proses penyertaan rakyat dalam pembangunan dan membuat keputusan yang baik untuk mereka, bukan untuk keputusan kita. Apa yang baik untuk mereka. Jadi penyertaan. Yang ketiga itu, yang di mana sangat susah dan dia akan mengambil banyak masa, membina kepercayaan. Membina kepercayaan dan penyediaan sosial mengambil masa untuk mendapat mandat sepenuh masyarakat. Di mana baru kita boleh nampak pembangunan sosial berlaku, penyatu paduan sosial dan seperti mana yang Encik Raj kata, kepunyaan. It will take time. Tapi kita ni tak sabar tau. We want immediate change. Masuk saja saya bagi 100,000. What is the return of investment? Saya tak ada jawapan untuk awak. Return of investment, you go and invest in a business. Don't invest on masyarakat. Return of value ada. ROV, more than ROI. Saya selalu dapat soalan macam ini. Saya dah bagi you 1 juta. What is the return of value? I say no. What is the return of investment? I say no. You ask me like this, you bagi saya 1 million, you minta dalam setahun, apa saya boleh tunjuk? Gambar yang cantik saya boleh tunjuk lah. Saya boleh modify the report to show, wow, very nice. But no impact. So, jadi, you ask me this question after 5 years.
saya boleh jawab. So itu yang penting. So jadi daripada serba sedikit, ini gambar kita kan? Okay. Alright. So see yang, can you go to the first one? Okay. Very quickly lah. Saya tidak mau. Okay. Okay. Next one. So jadi ini adalah venturepreneur, Pertubuhan Perkhidmatan Sosial dan Pembangunan PSPK. So this is the project di mana kita mula di Selayang. Di Selayang ini mereka bergerak bersama dengan komuniti India, Melayu, Cina, pelarian. So mereka membuat banyak program entrepreneurship development. Jadi dia mengambil masa. Tapi sekarang ini komuniti tersebut dapat berdikari. Di pendapatan dia bukan banyak, mungkin 300, 500, tapi daripada kosong. Dan yang ini mengambil masa 2-3 tahun untuk mencapai setakat ini. So itulah penyatu paduan sosial, the ownership. So Rakan Solusi ini dia memang dia turun ke peringkat akar umbi. Sebab ini yang kami mementingkan, membawa perubahan minda. So it is a kind of, orang kata is a long suffering lah. Yang suffering itu dia bukan, kalau anda bergerak dengan rakyat, it's a long suffering. You kena nangis dengan mereka. Kadang-kadang you tidak boleh tidur pada waktu malam. You ingatkan apa saya nak jawab, apa saya nak buat, apa lagi yang saya boleh buat untuk membantu mereka. So this is the participation of a community. Sebab ini adalah atas permintaan mereka. Next one. So jadi mereka membuat aktiviti memasak, bakery. Pernah dengar tak roti Bengali? Kalau anda datang ke projek ini di Selayang, mereka ada satu kafe, mereka dah menubuh satu kafe. Kalau pergi ke sana, bersinggah makan Bengali roti dengan kari ayam. Sorry ya, masa puasa saya kata macam ini. Okay, kalau nak buka puasa boleh pergi sana. Dapatkan alamat daripada staff saya, dia ada di sana. Okay, so jadi ini adalah projek penambahbaikan sumber air graviti di Tonobon Baru. So di sini, ini adalah PIKOS, Rakan Solusi kita. Di sini kita nampak, mereka ini ada isu air. Pergi ke mana-mana kawasan Sabah pendalaman, dia ada isu air. Jadi penyelesaiannya mereka yang beritahu pada kita. Mereka nak buat gravity water. Mereka melibatkan semua komuniti di sana, belia-belia di sana mengambil tanggungjawab untuk membina gravity water ini. Dan mereka telah menubuh satu komiti di sana di mana mereka akan membuat pemantauan, pembaikan dan mereka akan charge. Mungkin ada service charge. Sebab ini untuk kelestarian. Supaya mereka tidak bergantung balik dengan kita. Mereka dapat berdikari dan mereka dapat charge dan mereka membuat maintenance dan sebagainya. Next one. So inilah cara-cara mereka membuat gravity water dan mereka dapat sampaikan air kepada penduduk di sana. Dan juga untuk tanaman dan sebagainya. Next one. Alright, next. So ini urban farming, circular economy, PPR di urban poverty oleh My Pure Herbs. Yang ini pun melibatkan barang-barang asli, alam semula jadi. Jadi alam semula jadi ini digunakan untuk sebagai ubatan dan juga pun dari segi jadi bahan makanan dan dia dapat dijual. Macam orang asli dia dapat daripada bahan-bahan akar di sini, tapi di sini di city, di bandar. Mereka boleh menanam benda-benda yang boleh memberi benda-benda perubatan, makanan dan sebagainya dan dijual. So jadi dia adalah seorang pakar dalam on my herbs, dalam herbs yang herba-herba ini dia memang pakar. Dia memberi tunjuk ajar kepada penduduk di sana dan penglibatan komuniti di sana agak baik. Tapi dia dalam permulaan, tapi dia dapat dalam peningkatan sekarang. So it's developing. So they're not getting much income out of this, but it is a good start. Kita mula ni awal tahun 2023. So this is still ongoing. It's a process that is ongoing for development dan sebagainya. So jadi inilah penglibatan mereka. So mereka buat kajian, mereka tengok daripada bahan semula jadi ni bagaimana ia boleh dijadikan produk untuk jualan dan sebagainya yang memberi kesihatan. Sekarang kita ni sangat mementingkan kesihatan, tradisi dan sebagainya. Next one.
So this is some of the teaching session lah di PPR Lembah Pantai, pernah pergi kan? Okay, next. Ini yang Kak Salina di sini. Ada sesiapa ada sinus problem, jangan lepaskan kakak ini. So bengkel usahawan kecantikan dan kesihatan Resdom. So jadi di sini Kak Salina ini dia ada kumpulan dia memberi latihan kepada dia dari Bukit Mertajam, daripada Penang dia datang ke sini ya. Beri tepukan untuk dia. Okay. So it's a very good local champion kita yang sangat baik. Di mana-mana ada mesyuarat meeting Kak akan turun. So jadi di sini dia ada keyakinan dia tinggi untuk membina wanita-wanita di peringkat akar umbi seperti dia dalam usahawan dan juga latihan Resdom. Banyak boleh nampak gambar-gambar dia buat all this training dengan wanita-wanita dia semua adalah di kawasan community di persekitaran di mana mereka bawa mereka dia ajar perubahan minda, motivasi. Jadi kita ni perlu banyak motivasi. Saya pernah dengar cerita-cerita daripada mereka, ada yang menangis, katakan keluarga kesusahan mereka dapat peluang untuk latihan seperti ini, mereka melibatkan diri mereka dengan aktif, mereka boleh mencari pendapatan sekarang. So itu yang penting. Itu yang penting. Jadi mereka dah dapat, mereka pun rasa, wah saya pun boleh mendapat. I also can earn. Always depending dengan suami, anak. And now I can earn 100 ke 200 ringgit. So that is satu pencapaian yang sangat tinggi tau. Untuk kita 100 ringgit ini kita keluar makan KFC sudah habis kan. Tapi 100 ringgit untuk mereka is a pencapaian. We cannot express this in words. You know, like that. Next. I think this is the last one. Orang asli ni adalah e-preneur, cendawan tiram masyarakat orang asli. All this cendawan tiram pun ini satu produk yang sangat baik di mana cendawan boleh jual dan bongkah pun boleh jual. Boleh mendapat pendapatan. So this melibatkan belia di sana, penduduk di sana. Next. Okay, I think this is all the structure. This is all project masih is ongoing. Tapi dia ada potensi tinggi. Kenapa saya menunjukkan projek ini semua? Sebab ia melibatkan community dan melibatkan rakan solusi kita yang turun ke peringkat akar umbi. I think that's all. Di peringkat akar umbi untuk mendapatkan keyakinan para peserta di sana. Jadi untuk aspek kelestarian dan penyertaan mereka dalam jangka masa panjang, rakan solusi harus mendampingi mereka, berpegangan tangan. Jadi tiba suatu waktu di mana mereka kata, okey, saya boleh berdikari, saya boleh mendapatkan dana sendiri. Sebab itu kita ni, satu lagi aspek utama yang kita memberi tunjuk ajar adalah daripada grant ke loanable to bankable. Di mana investment itu. Jadi kalau dah ada dana lebih, kalau you ada pendapatan lebih, you invest. Supaya investment anda dapat ditingkatkan dan juga tidak perlu bergantung dengan agensi kerajaan dan sebagainya. So you berdikari. So ini adalah satu proses perjalanan yang kita hendak membawa rakan solusi daripada tahun ini dan juga pada masa yang akan datang. Jadi kita nak lihat, mungkin APPGM dalam satu hari tidak ada. Kalau kita tidak ada, macam mana? Semua tutup, gulung tikar? Tidak. Kita dah memberi ajaran seperti ini. You have to raise your money. You have to become an entrepreneur. Sebab itu kita wujudkan koperasi, social enterprise, persatuan untuk berdikari dan sebagainya. Very similar to what Roch is doing. Thank you. Terima kasih James atas pempengurusan tu. Memandangkan kita kesetukan masa sedikit, saya pause dulu soalan untuk community leaders. Mungkin kita boleh buka soalan daripada audience kalau ada apa-apa soalan untuk panel-panel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Rosli NGO FLAG, Friends of Langkawi Geopark. So NGO, I keep telling people, stands for No Gaji Organisation. So it's basically voluntary. I think Saudara James, you were in Pulau Tuba. Yes, recently. Apologies we were not able to be with you that day. Because Friends of Langkawi Geopark, but I'm based in KL. I'm from here.
So that I make regular trips to Langkawi and found out that Pulau Tuba have got good community, and my background is tourism. So I see that island is a good potential to be turned into the most sustainable tourism development. Small community, 3,500 orang. So when we approach homestay, we found out that Kementerian usually give grants. Dia bagi grant, katalah contohnya dulu dia kata untuk repair toilet, buat toilet. Okay, each and everyone dia bagi 5,000, 10,000, you go and do your toilet. So these ladies dapat 10,000 nak buat toilet. Macam mana nak buat toilet? So dia panggil tukang A, tukang B, tukang C, tukang D. And then at the end of the day, when you go and inspect, variety of benda tak sampai dia punya specs tau. So I think those people yang bagi grant ni, kalau boleh, they must go to the ground and tell them plan A, plan B, plan C, you ikut. So when we went in, dia punya cacah marba dalam tu. So and then when you open it to international visitors, the toilets are the worst kind. So jadi masalah. So we went in, thank you to APPGM. 4 months we intensive training with them. We even stayed with them to understand dia punya problem. So these are some of the problems they are faced with. They all started homestay project ni way back in the 80s. USM ada hantar what they call anak angkat new program. So they had people from US, from Canada staying with them as part of their anak angkat program. So my question is, now we have indulged with them for 4 months. So we see that we have developed some form of engagement dari segi getting income generation, because we are part of the income generation group. So we see dia orang punya penyertaan yang paling effective is coconut. So we have trained them to produce virgin coconut oil. So from nothing, now for every liter they can get 100 ringgit. Okay, so they are very excited about it. But then after 6 months, kita orang dah tak ada funds tau. So they are sort of on their own, keep calling, apa kita buat sekarang ni, apa kita buat sekarang ni. So my question is, what happened after that? Can the team be given a certain amount of grant, little bit more, to just lead them on for the 6 months, for example? So as you realize, we have mentioned to you, they create koperasi. So the koperasi will take time. They started at 30 homestay, now only 13 remaining active homestay operators. So we would like to build more, because we find that the tagline for Geopark for Pulau Tuba, the kampung experience. So bila turis masuk ke Pulau Tuba, dia kata mana nak tengok kampung ni. So there's no Malay kampung per se, you know. So everything is so modern. So we would like to perhaps focus and create this as a sustainable tourism island, to make it the example for other places, other to see anything that is green. And also, I'm sure you realize the problem of buffaloes. So the first thing bila you sampai ke Pulau Tuba ni, the thing you see is tai lembu on the road. Okay, so a lot of those people nak membuat cucuk tanam, but kerbau berleluasa. So this is what we call free range buffaloes. They are on the road, they are everywhere. So Tuba is one place where all the homes mesti ada pagar. Kalau tak ada pagar, bunga, cucuk tanam habis. So that is why you see a lot of abandoned land in Pulau Tuba. Because before you can start growing anything, you must have a very, very strong fencing. So cucuk tanam zero. Tak ada orang buat cucuk tanam. So my question is, okay, what happened after the 6 months of funds that was given to us? So we are striving to look for our own sponsors, but we hope there is that continuity so that we can lead them on until such time that you said the hand holding is sufficient, and then they can go on their own.
Okay, thank you very much. And sorry, one more item is on environmental. I don't know whether you've been to Teluk Puyo. The fishermen wanted a wave barrier. Okay, in Pulau Teluk Puyo. So some engineers, some fancy architect came and they built a brick wall, a sea wall. So the beautiful beach of Teluk Puyo now has become a muddy beach. So orang kampung kata kita nak complain kat siapa? Okay, this is the situation with the environment. So in terms that dia punya catch, selalu dia akan dapat udang banyak. Now they have seen dwindling amount of catch from this environmental impact. So again, this kampung folk kata kita nak complain kat siapa? Okay. One other thing I would like to touch is on the selection of ketua kampung. So knowing orang kampung ni, not all ketua kampung orang kampung suka. So if one portion, one community tak ngam dengan di ketua kampung, so thing doesn't move. So I think the selection of the ketua kampung tu so is very, very relevant and very important for any project to be very successful. And one most important thing which I find, you need to find, well, you say a local champion. So I think you met Charlie Rosely, our guide. How I wish I had 10 other people like him. Susah lah sana macam kan. They said pergi fishing dapat 2-30 ringgit satu hari sudah mencukupi. Okay, so we need to give them that drive to create the local champion. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, sebelum kita jawab, mungkin kita nak ambil lagi satu soalan dulu. Oh. Okay, thank you. I'm TJ from Sunway University, the Center for Planetary Health. We have a project in Ipoh, the Ipoh Donut Project, to turn Ipoh into one of the most sustainable cities in Asia. So my question is, how is the best way to reach out to the community? Because I think just now Mr. James said that, we speak to Makcik Bawang, dia cakap semua negatif kan. We speak to the former leaders, more positive. So what is the most effective way? Is it house-to-house visit? Is it organizing a town hall? How do you encourage people to come for the town hall? How do you really know what they need and how to get them involved? Okay, before we take the next question, maybe kita boleh address yang 35% or 36% under erosions is going through the erosion process badly. The 36% is a level 4. Level 4. Then in this case, yes, everybody, whenever we saw erosion, akisan pantai berlaku, in our mind, we will go for engineering solutions. Sebenarnya apa yang kita nak adalah, yes, we agreed, the moment erosion taken place, memang dia akan erode, dia akan case, tapi pada masa sama kita kena include bioengineering. If that area is hutan bakau, kalau kita nampak hutan bakau itu terosot, then we have to replant back. While the other area come to closer to area, I think we have to do that. In this case, we also need to teach the community. Yes, I understand. While we done the burial, the break wall, declining of the prawns and other things, there are any other additional possibility for our kampung people to earn some income through while they're planting these mangrove trees back within that area. If there's any empties, I don't know yet because I couldn't see the place. But this just I throw the idea, just throw the idea. Then maybe we can get involved this community to rehabilitate, consider restore back the degraded area. Those are the area newly sedimented. Yang ada penambahan lumpur tu, kawasan tu boleh tanam balik. Pokok-pokok bakau spesies api-api dan juga pokok soneratia. Dengan penanaman itu, sumber marine akan bertambah, especially the seashells, kerang. I don't know whether there's a kerang there or seashell. I think that can be done integrate dengan kumpulan yang kita dah wujudkan situ. Sebagai salah satu aktiviti pelancong datang situ, bolehlah sebagai part of the carbon footprint reductions, dia boleh tanam pokok di situ, dan pokok pula boleh beli daripada kumpulan community, in a way also increase some economic viability for the community group. Then at least benda tu boleh membawa aktiviti untuk jangka masa panjang. Another thing regarding on the how to sustain this community group, that's why I mentioned the 3 dimensions is very important. Dimensi pertama, kita kena buat kajian awal. We need to know what's the real problem with this community. Berdasarkan itulah baru kita boleh minta. Then in this case, I think maybe the problem being faced that I think they don't have a holistic issue, map out properly the issues, and then they only taken action based on the issue being raised up.
That's why now after grant end, dia tidak dapat sambung balik. Dia tak tahu macam mana nak sambung, macam mana kita nak tackle the things. And then another thing is regarding on the Ketua Kampung. I think that's why as mentioned. Why in our project we don't want to get involved Ketua Kampung? Because he's not doing a proper leadership. He got 1,000 of things have to be looked into in a day. Untuk projek sebegini memang kita nak very focus oriented. Lagi-lagi Pulau Tuba ni rather than sustainable tourism, what we wanted to emphasize responsible tourism. We need the responsible visitor to go there, because then we can see more money will go into properly to that area rather than many tourists. The carrying capacity is also very important for that area. I think I'm able to answer at least certain points. But again, for further detail, we have to visit the site. And we need to see the community. Then only we are able to give you a better idea. Yeah. And then regarding on your questions just now, you look at it in Malaysia, we got a national physical plan. We got a state structure plan. We got a local district plans. Everything been done through the town hall. But how effective that? I wanted to ask you. That in a way, whenever you need to develop something, yes, world class or high prestige, whatever, bear in mind, always we made a big mistakes. In Malaysia, we got so much wonder documentations we have. But in terms of implementations, have you done any proper investigations? How good we implemented all the plans? No. Sometimes local plan, rancangan tempatan daerah, they wrote very nicely, but it against to the community needs. In this case, for your things, yes or no, you have to menyatuni komuniti setempat supaya mereka faham apa yang kita buat. Sebelum kita melaksanakan, kita ambil tahu dulu apa yang sedang berlaku di situ. Kalau tidak, dengan pembangunan pesat yang macam tadi James bagi tahu tadi, yang mana ada some cave has been taken away for cement project atau things, and that also can give lot of reputation. Satu lagi saya nak bawa benda ni untuk general. Don't try to hit what we wanted to promote beyond certain people expectation. Don't go that. We do what we feel best to the community, to the site. Let others come and decide. Yes, you done wonders compared to the other area. Yang kita ni sebelum kita buat, kita dah aiming, kita nak terbaik daripada kawasan ni. No, that's not the way. We have to feel proud what we are doing it. Yes, I understand. The proudness has to come from the result, not to comparing with other people. Let other people to come and compare ourselves, but not we doing it. That's a wrong way. Sebab masa you nak integrate sesuatu tu, sebenarnya kita nak membawa penyelesaian. Tapi dalam penyelesaian kita pula aiming satu benda yang lain. Yang mana kita tahu benda tu adalah sukar untuk dicapai. Sebab benda ni pun kita belum buat lagi ni. Biar kita buat dulu. Daripada setiap benda yang kita buat, ada output tu, tangible output tu, barulah kita compare dengan benda-benda lain. Ini kita masih belum buat. Sentiasa I keep on hearing, we want the wonder of the world. We want the wonder of this, wonder of this. Please, we don't know what we are really doing it. We need to understand the solutions much better. Whatever issues that we facing, we have to understand whether we are able to find a solution. Macam apa yang tadi Encik Rosli bagi tahu, toilet issue. Within 6 months also unable to resolve. But we are talking about wonder of tourism, correct? That is something where I feel at this moment we need to change the perceptions, because we need to be more realistic with the approach that we are doing it, rather than we aiming for something international great. Macam apa yang pernah berlaku Tourism Malaysia 2008, they promote wisely. At that time I was the manager for Taman Alam. They promote Bukit Melawati, one of the wonders, dengan gambar-gambar yang cantik. Tiba-tiba pelancong datang, kera banyak rosakan kita punya facility. The next day, they put up in the things, you're promoted in your UK travel fair. But today, the actual reality, what happened? Kita tak nak. Biar kita sentuh benda yang sebenarnya kita ada. Biar orang respect benda tu. Jangan kita pandai-pandai pergi jual benda yang tidak dalam kemampuan kita. Itu yang saya nak cuba nak tekankan di sini dengan komuniti kita. Biar buat benda yang you boleh. Jangan buat benda yang sukar, tapi satu hari nanti you akan terperangkap, you tak tahu macam mana nak gerak. Your batu block is already there, your end story already fine. Then in this case, we have to change. Please, I think that is something important for you. We need to have
a clear understanding. Kadang-kadang apa yang kita nak bawa bombastic idea tu tak sampai pada community. Macam saya kata, setiap masalah bermula daripada penempatan. Maksudnya daripada tempatan. Kalau tempatan tu kita tak faham, apa benda wonder idea we wanted to bring in is not going to give any benefit. We need to change. This mean every pencetus, penggerak, we have to change. Sebab we are not going to forever there. The forever is there is the people. And macam apa yang Encik James bagi tahu, what they need, we provide that solution. From that success, barulah kita promote, whether international level or local level, what kind of level. Yeah, I think that is we are 25 years tiring. Talking to people. Try to visualize dia punya idea dalam kepala kita. It's very impossible. I tell you honestly. Because we got a lot of success, we got a lot of failure stories. And through the failure stories, that's a lesson that we have been carry on until now. We do what we feel best on that. Once we succeed, then only we compare dengan other sides. Thank you. Okay, maybe James want to tambah. Okay, very quick. So Encik Rosli, saya ingin mengucapkan tahniah sebab saya melawat salah satu homestay di sana dan juga saya nampak toilet itu tak berapa betul lah. So, saya rasa lebih baik kalau kita boleh bagi kepada engineers di kampung ataupun di Pulau Tuba, mereka boleh buat dengan lebih baik. Kan? Mereka akan buat lebih baik. So jadi proses kita ni tuan, kita tak akan melepas tangan, jangan risau. Sebab kalau dah masuk di keluarga APPGM, kita ni macam satu keluarga. Saya selalu beritahu kepada rakan Sulawesi, sekali you masuk, you tidak boleh keluar. Macam Hotel California. Okay, you masuk, you tidak boleh keluar. Jadi ini pun kita nak lihat kemampuan Friends for Geopark. Kalau anda ada satu plan strategik di mana boleh membawa homestay community di sana supaya mereka boleh mendapat pendapatan yang lebih. Saya ada nampak yang Virgin Oil itu, saya pun ada beli satu. So it's something good. So it's good to encourage them. Kalau anda ada cadangan dan juga plan strategik yang boleh membawa mereka dalam jangka masa setahun ke kedua ke 3 tahun di mana mereka boleh berdikari, boleh mendapat pendapatan berlebihan, kita akan bekerjasama. So itu tidak ada hal. Boleh bincang dengan rakan sekerja saya nanti, Cik Nurul Syahira. So boleh bincang dengan dia, dia ada di sini. So jadi di sini di mana kita nak nampak program ini pun bergerak. So jadi 6 months, strategi kita 4 bulan projek, 6 bulan monitoring kan. Jadi selepas itu kalau nampak penglibatan mereka ni sangat aktif, mereka ada plan, mereka ada perancangan untuk membesarkan, kita akan membantu. Kita akan membantu berterusan, tapi bukan berterusan dan selama-lamanya. Tapi kita ada satu strategic of exit. Jadi di sana Friends of NGO pun kena ada exit plan. Di mana sebab itu saya kata kepentingan NGO ke agenda itu tidak boleh diutarakan di sana. Jadi sebab beramai masuk ke satu projek supaya mereka nak terus mendapat dana daripada luar negara ke, tapi duduk bertahun-tahun di sana. Dah keluar dah habis, semua tutup. So my plan is 3 to 5 years maximum you ada di satu kawasan. Lepas tu you kena cari kawasan lain. And you need to empower. And that community has to run by themselves. So itu salah satulah. Ya, kalau tuan pernah pergi ke India dan kawasan-kawasan India, yang all this kerbau, tai dan lembu and all that actually is used for fuel. Saya nampak, sebab saya naik motor di Pulau Tuba. Tengok, wah, memang ada banyak. Kalau di India mereka akan semua kutip dan jadikan bahan untuk boleh digunakan untuk mendapat dana. It's for fuel. You know, for biofuel and all that. Kan, you can use all this. Tapi I don't know, because people need to be guided. So then enforcement sana memang. I tell you, masa kita turun di Langkawi, nothing about Pulau Tuba sana. Sebab kita pun dapat tahu melalui projek ini sahaja. So jadi kita rasa potensi memang tinggi. So that how you want to develop this? Plan together with the people over there. The people have better idea than all of us. We just support the idea. Kalau mereka perlu dana, we will support them. And how we can do? Memang bercucuk tanam. Another thing, kita ni hanya only single focus, you know. Single focus, that means
Let's say if farmers and also fishers, masa mereka buat, they only have very single. If no fishing, cannot tangkap ikan, then they also cannot survive. Pertanian, sawah padi ada isu, then they also cannot survive. So, itu salah satu idea di mana kita hendak beritahu dan juga ajar mereka bersama dengan mereka adalah integrated farming. So kalau ikan tidak ada, what are you going to do? Can you do something else? Maybe you can daripada nelayan laut, you berubah kepada nelayan darat. So something that we have to find some ideas to work along with them. Then on your ketua kampung and all that, memang ini satu isu lah. Sebab dia pelantikan ini, dia daripada DIO kan. Pelantikan daripada pejabat daerah. See, ours we don't have people's voice. You know, we don't have the third sector vote. Kan, kalau kita ada third sector vote itu, then people's choice. So jadi people's choice itu menjadi utama. So this is something that we are also struggling. You know, like a local authority vote, election, local authority election. So we get all the people from connection ada politics saja akan duduk di sana, and then the whole thing go haywire. Because there's no people's choice. Jadi this is something that we need to push together. Jadi penduduk di sana need to be empowered. Mereka harus perlu diperkasakan untuk bersuara. Okay, this is what I want, this is what we must do. Even selection of the leaders. The people's voice has to come out very strong. So the role of Rakan Selusi becomes not only macam you ajar mereka program, but to empower the total community to take decision for themselves. Alright, so coming back to you, brother. So this is something, it's a bit controversial, I would say, please don't get me wrong. Because if that plan that you are doing, it is not benefiting the community, better don't do. This is my straight answer. Because you see, we are all governed by the neoliberalism policy. You know all not about the neoliberalism policy, where the rich, where the famous, where the powerful are always given importance, not the people. I'm against that. Because what is important is the people's voice. It is far much greater, because when you do any development, like the KL Structural 2030, this is one of our solution project. All the resident association got together. They put a stop to that plan for some time. Because the KL Structural Plan, you go to Cheras. Can you live in Cheras? You go to Cheras, once you get in, you get out, and by the time you will become psychologically affected. Imagine the people are staying there in and out. I have members who are staying in the flats. He said he goes up, he doesn't want to come down. Because he come down in a car park, they cannot tolak 150 cars before take out his car. Can you imagine the stress? If I stay there 1 week, I will die of heart attack. Sometimes I say how they do the developers. I tell the developers better stay in the apartment at least for 1 week, see whether you survive or not. The people are doing the structural plan. They should all stay in the flats for 1 week, sit down and do the structural plan. Sure, there will be a change. So whatever plans that we are doing, whether it will benefit the people or benefit the rich or benefit the organization or the company. So people's decision has to be taken into consideration. Not consideration. You must take that and put it into action. Put it into the end of the day. The developers are not staying there. Who is staying there? Those who plan the structural plan, mereka tak tinggal di sana. Who is staying? The people's life is so miserable. Go to Lembah Pantai. Go to the Cheras flats. See how the people's life so stressful. The fights taken place. People die of heart attack. People die of hypertension. There's a lot of deaths due to hypertension, people living in high-rise flats. So when we do any plans, I think Sunway University is good, you all are doing a good work, but how you want to get them involved? Your question, right? But the people should feel this is what they want. First you need to find out whether whatever plan, whether there is a buy-in from the community or the people who will be using your services or whatever that you are doing. Kalau tidak, don't waste your time. You will be thinking of doing something good, but you will be damaging them. So you need to be very careful when you do that. Get the people involved from the beginning. KL structural plan, he was saying, local plan. There's no people involvement. They think what is good for them.
Then lepas you plan already, then you go and ask, you setuju ke tidak? Of course the fellow will say, saya tak setuju. You know, my life will change. I say, whatever decision you make, think of the future generation. Whatever input you are doing, think 20, 30 years, our children, your young people, your children in 50 years, they don't want to curse you, know, what my father was doing this, now I never voice out, see, now I'm suffering here. No, this is something that we all have to think this together. Thank you very much. Okay, saya ada soalan terakhir untuk community, tapi kita ada masa yang sangat ringkas, soalan sangat ringkas daripada Tuan dari tadi. Memang ada soalan kan yang sangat ringkas. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih kepada para speaker kerana menolong rakyat dan sudi kongsi ilmu. Saya ada dua soalan ringkas untuk Encik James, if that's okay, and minta izin bertutur dalam bahasa bercampur. So my name is Faris Arifin, and my first question is, so mengapa APPGM, I'm a fan of APPGM's work by the way, but mengapa APPGM mengutamakan metodologi FGD yang mampu memberikan qualitative data yang baik tapi sample size yang kecil? Why, as you mentioned, less focus on numbers? So that's question number one. Question number two is, adakah MP atau ADUN yang lebih mampu melaksanakan intervensi untuk membangunkan kawasan kejiranan? Because as you definitely know, the MP's roles are more towards policy making, whereas your programs are very grassroots. So why work with MPs on the grassroots program and not the ADUNs? Thank you. Thank you, brother. Thank you for being a fan of APPGM SDG. I don't know what really attracted you to us, but anyway, thank you so much for your question. Okay, now the two questions. The first question, our sample size. You see, here we are not doing academic survey. We are not focusing on academic intervention, but it's to hear the grassroots voices. There's little stories. We are storytellers. So we want to listen to their stories. So example, kita kadang-kadang kita duduk di kedai kopi, 5 orang, 10 orang. Of course, they are not representing the total community, but at least we will be able to understand what are the ground issues. Our sincerity is untuk memahami isu setempat. So let's say in the kampung there were 500 people, maybe only 15 will come. So it's not representing the total 30% sample probably. But ours is, even the 15 who come, we want to highlight their stories. We want to highlight their grievances. Kan mereka penduduk di sana. You know, maybe if I only talk to certain group of people, they will say, wah ini kawasan sangat baik, nice to live. You know, no issues. Semua okay. If I go through maybe pejabat daerah, or maybe through the member of parliament, or maybe through different agencies, they may want to only tell us the group stories. Sebab kita akan buat laporan, then we will bentang in the parliament. So people want to tell the good stories. Or maybe this report will be taken by the opposition to whack the other MP. Okay? Benda-benda semua ni memang we really understand. But our sincerity is to highlight the ground issues. So we don't really focus, ours is more not into academic research, but ours is more into action research, grounded research approach, well-grounded research approach. So from there, kita akan bawa perkara ini kepada member of parliament. So some of you will be surprised. The member of parliament surprised, betul ke? This is happening in my kawasan. I didn't know. Bukanlah macam itu kan. So at least we try to help them to understand some of the ground issues. Like the MP in Pulau Langkawi, he was encouraging us to say, go turun Pulau Tuban, tengok ada banyak perkara di sana. The poor fishermen are there in Pulau Tuba. So how we can empower them? So perkara-perkara ini mungkin dalam secondary data we may not get it. So when the primary data, when we turun bawah, we get the real expression on the ground. So we want to bring up the ground expression. Why we involve parliament? All because for policy change. They have to do the right dasar. So we tell them how you do the proper data.
proper dasar in policy, rising questions. Sebab kali ini kita ada policy discussion on statelessness, on food security, on poverty, on environment. Kita ada beberapa policy discussion based on our mapping studies. So now I'm very happy to see ada beberapa MP now bersuara di parlimen daripada mapping yang kita buat di peringkat bawah. Like Mas Gading di Sarawak MP, Modi. So dia highlight isu-isu yang dia ikut dengan kita bersama buat mapping on the border security. So jadi ada banyak-banyak isu yang boleh dipertengahkan melalui MP. But in some areas, in some places, we also work with aduns. Kita pun ada kerja. Macam when we turun di Pekan, when we turun di Bukit Bendera, ada beberapa kadun, pejabat kadun ikut bersama dengan kita, and we also map this together. Even though there are some political difference lah. Mungkin MP tersebut dia dari kerajaan dan the adun one of two might be pembangkang, but no problem. We still all work together. I always will tell them, keep all your political story all buang. When you come here, all riot only. All riot. Think about people. Don't think about ini bersatu, ini apa, ini UMNO ke apa. No. DAP ke, no. Please, let's work this out together. Thank you very much. Terima kasih. Okay, just akhir sekali kita nak dengar daripada community leaders. Mungkin ada sepatutnya kata nak katakan sehubungan dengan bulan wanita ni. Sebagai community leaders, adakah identiti anda sebagai wanita mempengaruhi kerja-kerja anda sama ada baik atau buruk? Sebagai just to conclude sesi hari inilah. Mungkin Fahana nak mulakan. Sebagai community leader, adakah identiti anda sebagai wanita mempengaruhi kerja-kerja anda? Sebagai community leader, baik atau buruk untuk concludekan sesi hari ini? Bagi saya, so far bagi ilmu lah. Macam saya wanita, jadi leader kesenangan. So, konsert sepenuh Hari Wanita ni, saya pun berbangga menjadi wanita. Semua pun bangga jadi wanita. So, macam Mr. James cakap tadi, kita orang pun dah ada dalam tu tadi, Mr. James cakap pun, memang sekarang wanita yang ke depan. Lelaki yang di belakang. Ya. Sebab mereka pun kaum lelaki pun bagi ilmu sikit kepada kaum wanita kan. So far dapat pengajaran jugalah. Ya, Hina. Kalau dari saya, itu Hari Wanita kan? Ya, Hari Wanita. Sebagaimana anda menjadi wanita. Kalau kita lihat itu tema Hari Wanita, melabur dalam wanita, mempercepatkan kemajuan, ya kan? Kalau bagi saya wanita kan, saya terkenal lah kalau saya, sebab kerja kami sebagai wanita dan di dalam WSG itu kan, kami membuat produk. Jadi kalau sekiranya macam kalau sekiranya kan diberi peluang, contohnya untuk memperkasakan ataupun menambah itu dana ataupun melaburlah kan gitu. Jadi kalau bagi kami baik, sebab macam seolah-olah saya rasa dicabar dengan itu tema tu. Jadi sebenarnya memang tidak mustahil juga kan, memang tidak mustahil untuk mau kembangkan lagi. Cuma bagi kami lah sekarang kan di tempat saya, kami punya produk ini kami tanam, kami hiris, kami buka kulit.
hiris pakai tangan, jemur dengan matahari, dan grinder dengan mesin yang dia punya kandungan ataupun dia punya yang boleh masuk dalam satu kali pusingan tu 300 gram saja. Sedangkan jadi kalaulah sekiranya kami ada peluang untuk membesarkan ataupun mungkin melabur begitu, mungkin kami dapat untuk meningkatkan lagi kami punya pengeluaran. Mungkin kami berusaha untuk dapatkan mesin. Jadi saya rasa ialah mengena dan baik. Itu saja. Terima kasih. Bagi sikit pun dah besar impak dia kan. Okey, baik. Dengan itu saja masa kami ada. Berakhirlah ilmu Hasnah ke-37. Sekali lagi, ribuan terima kasih kepada panel-panel kita, James, Raj, Yahina dan Fahana, kerana kesudian melampaukan masa. Yahina pun jauh datang dari Tambunan untuk berkongsi pengalaman dan pendapat. Kepada semua, bagi pihak Yayasan Hasnah, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyertai sesi hari ini. Semoga sesi ilmu ini amat berguna dan bermanfaat untuk menambah baikkan program-program di komuniti. Saya paskan kembali kepada Aizuddin. Alright, terima kasih Hazbi dan para panelis kita. Rasanya banyak kupasan-kupasan yang cukup bernas dan cukup bermanfaat untuk kita semua hadam dan juga untuk kita